سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه. حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء. حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء. خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء. خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء. ليس كل الناس أهل للعلاء. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه. ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه. ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه. ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه. ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه. كن بهذا العصر من أعلامه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه. إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد. إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد. إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد. إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد. يمتطي العز بعزم من حديد. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Kampung Siglap pada pagi ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala senantiasa. Alhamdulillah pada pagi ini kita sekali lagi bersiaran secara langsung daripada rumah saya. Walaupun di Masjid Kampung Siglap ya. Dan alhamdulillah juga saya lihat di situ ada ramai teman-teman kita yang sudah memberikan salam kepada kita. Hmm, pertama sekali Kak Zai di sana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Moga sihat pagi ini insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Zah. Terima kasih. Mudahan insya-Allah mudahan sihat ya. Kak Zah juga. Cik Salimah juga ada dengan kita. Oh, Cik Salimah hari ni pecah rekod ya. Awal-awal dah komen. Selalunya hujung-hujungnya komen. Assalamualaikum Ustazah, sihat? Waalaikumsalam warahmatullahi sihat. Cik Salimah, Cik Salimah sihat? Cik sihat ya. Okey. Zahira di situ. Zahira yang kita pagi ini. Assalamualaikum dan selamat pagi Saudara Sakinah, jemaah dan admin. Waalaikumsalam warahmatullahi Zahira. Terima kasih kerana sentiasa bersama dengan kami di Masjid Kampung Siglap ya pada setiap hari Selasa. Thank you for this live. Okay, you're most welcome. Kita ada Kak Rohaya di sana. Kak Rohaya Muhammad. Assalamualaikum Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tim MKS dan semua. Selamat pagi. Selamat pagi Kak Rohaya. Kak Latifah juga kat situ. Cik Ai Cik Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Dr. Sakinah Sabtu. Ramai ya kat sini. Sekejap. Siapa lagi? Kak Noh. Kak Noh. Kenapa Kak Noh hari ni lambat? Selalu Kak Noh first yang komen. Hari ni Kak Noh nombor berapa tu? Second last. Dekat situ. Assalamualaikum Ustazah Ilmu sahabat-sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Kak Noh? Macam lama tak nampak Kak Noh ya. Mudah-mudahan satu hari nanti Kak Noh kalau cuti-cuti datang masjid dapat jumpa saya. Ana juga dengan kita. Assalamualaikum Ustazah dan akhawati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey baik, tanpa membuang masa pada pagi ini kita nak baca muka surat yang keberapa. Boleh letak di ruangan komen, silakan. Pagi ni kita nak sambung muka surat yang keberapa. Okey Kak Zah, silakan Kak Zah letakkan di ruangan komen ataupun Kak Nolah. Hmm. Cik Salimah selalu muka suratnya sama dengan saya. Okey Zahira, muka surat berapa Zahira kita pagi ni? Sambungan ya Ustazah di muka surat 253. Ya ke nak sambung? Tak payah sambung lah. Dah settle dah. Dah settle dah. Dah selesai dah. Ya ke? Cik Salimah muka surat 263. Hmm. Okay. Ana 255. 255. Jauh nah. Ana. Zahira 253. Hmm. Kak Noh muka surat berapa Kak Noh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Betty. Alhamdulillah sihat. Saya Alhamdulillah. Mudah-mudahan sihat. Mudah-mudahan Cik Betty juga sihat ya. Oh Liza ada kat situ rupanya. Maaf lambat masuk. Lama tak saya buat je hujung suara. Liza, maaf saya lama masuk. Okey, tak apa Liza, tak apa. Okey, walaupun saya tak nampak awak, tapi saya boleh buat gaya awak macam mana. Muka surat 255. Point E. Yes. Liza, betul. Hari ini kita akan masuk muka surat yang ke-255. Betul ya, di situ? 255. Uh, Point E. Oh, mungkin Liza point E ya. Oh, no, no. I mean Liza muka surat 255. Point E. Lupa bawa buku Ustazah. Allah, Kak Noh. Lupa bawa buku. Ni kalau masuk kelas betul kena marah tau dengan Ustazah lah. Lupa bawa buku. Okey. Mungkin muka surat Muslimah semuanya di sana. Muka surat 255. Ustazah muka surat berapa ya? Kejap. Ustazah muka surat 264. Kita berada di poin kita yang E. Betul. Tadi sebenarnya tak salah ya. Macam Zahira, Cik Salimah semua kan. Kata muka surat 263, 253 tadi kan. Betul pada minggu lepas saya berhenti di muka surat tersebut. Tetapi saya rasa perbincangan kita pada minggu lepas sudah menyimpulkan keseluruhan perbincangan di poin kita yang D tersebut. Sebab kalau saya nak baca lagi nanti jadi bentuk pengulangan ya dan nanti orang kata Ustazah ni asyik cerita pasal benda sama je. Last week dah cakap pasal benda ni, cakap lagi macam tu kan. Kita apa tinggalkan sahaja. Jadi kalau ada kesempatan nanti sila baca sehingga ke perenggan yang terakhir untuk poin kita yang D itu kerana ia mengulang kembali ya perbincangan-perbincangannya di perenggan-perenggan yang terawal. Jadi pada hari ini, pagi ini, Ustazah akan mulakan perbincangan daripada poin E bertajuk hukuman yang Allah tetapkan atas dosa.
Hukuman yang Allah tetapkan atas dosa. Suara saya ni tak tahulah ya. Sejak semenjak ni dia kena pergi kelas suara, pembetulan suara kan. Hukuman yang Allah tetapkan atas dosa. Baik. Jadi jika saya muka suratnya ialah 264, tadi Liza kata 255, betul ya? Bukan 254, bukan? Confirm ya? Ada tak yang lain? Suara rockers, alamak. Ustaz Dayat masuk sini pula ya. Okeylah, tak apa Ustaz Dayat. Saya kan Ustazah Sakinah, saya Cik Noh. First time join kelas FB Ustazah. Ya, terima kasih Cik Noh. Silakan Cik Noh, duduk je tak apa, boleh dengar je. Hmm. Okey, betul tak Kak Zah? Poin ini berada di muka surat 255 sebagaimana Liza tadi sebutkan. Saya inginkan pendapat kedua, pendapat kedua. Betul, confirm chop. Okey, confirm chop. Allah. Confirm chop. Muka surat 255. Okey. Jadi kita ada dua muka surat sebagaimana biasanya. Jika sesiapa yang penerbitannya ataupun terbitannya sama dengan kitab saya sebagaimana Cik Salimah. Okey, Cik Salimah biasanya muka suratnya sama dengan kitab saya. Kita berada di muka surat 264. Jika tidak, sila lihat muka surat 255. Baik, terima kasih Kak Zah. Terima kasih Zahira. Pada perenggan yang pertama, di poin kita yang E di sini, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia jelaskan kepada kita, renungkanlah sebagai hukuman yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan atas dosa. Jadi banyak kali kita dah bincangkan ya tentang kitab ini. Setiap apa yang kita buat berkaitan dosa itu tidak ada satu pun yang akan Allah Subhanahu Wa Taala biarkan. Sekecil apa pun dosa itu pasti ada pembalasannya jika kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia ingin kita renungkan kembali tentang kesan-kesan dosa yang telah kita bincangkan di bab yang sebelumnya. Ada berapa kesan dosa yang telah kita bincangkan di bab yang sebelumnya? Kita ada lebih kurang 50 lebih. Okay. I think 51, 52, macam itulah keadaannya. 51, 52 kesan dosa yang telah kita bincangkan di bab yang sebelumnya. Ada banyak kesan-kesannya. Jadi di sini Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia ingin beritahu kepada kita tentang sedikit lagi muhasabah berkenaan dengan kesan-kesan dosa itu. Maka dia kata, bayangkanlah. Dia suruh renungkan, lalu bayangkanlah. Kamu terkena sebahagiannya. Kita terkena kesan daripada dosa itu tak semua tahu. Tetapi sebahagiannya. Okey? Dia kata, jadikanlah renungan itu sebagai faktor pendorong bagi jiwa untuk menjauhi dosa. Jadi bila kita dah muhasabah diri kita ini tentang kesan-kesan dosa itu dan kita bayangkan kita terkena sebahagiannya sahaja. Jadikanlah itu sebagai antara cara untuk kita menjauhi dosa-dosa tidak kira. Sama ada dosa besar maupun dosa yang kecil. Sebab kadang-kadang kita ni kalau nampak dosa kecil ni kita kata alah kecil je tak apalah tak load pun. Kita kata gitu kan. Tak load pun salah-salah dosa kecil je bukannya dosa besar. Macam tu kan. Tapi tidak. Kecil ataupun besar kita perlu berusaha untuk menjauhi perbuatan tersebut. Maka di sini ya muslimah kita lihat. Saya akan menggambarkan sekelumit tentang kesan dosa ini. Saya ini berbalik kepada Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah sebagai pengarang kitab ini. Jadi Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia ingin memberikan kepada kita dengan gambaran sekelumit sahaja, maknanya sedikit sahaja tentang dampak dosa ini. Cukuplah bagi orang yang berakal membenarkan sebahagiannya. Jadi kita sebagai insan yang memiliki akal yang sihat, akal yang waras, yang boleh berfikir dengan sebaik-baiknya, jadikanlah ia sebagai satu bentuk renungan, satu bentuk motivasi ataupun faktor yang menyebabkan kita menjauhi dosa-dosa yang ada di sekitar kita. Pertama, pertama disebutkan begini ya kepada kita. Pertama, orang yang melakukan dosa dan maksiat Allah Subhanahu Wa Taala akan mengunci hati dan pendengarannya.
Sebab tu di sini pertama sekali poin kita yang di-highlightkan ataupun yang ditekankan pada kitab kita di sini ialah terkuncinya hati dan pendengaran seseorang. Okey, hati kita terkunci, pendengaran kita juga terkunci. Di mana keadaan ini akan menyebabkan tertutupnya penglihatan dan gelapnya hati seseorang. Jadi bila hati kita ini sudah terkunci, begitu juga dengan pendengaran. Apa kaitan hati dan pendengaran? Sebab begini, bila kita ni nak memiliki hati yang hidup, ya, kita sentiasa mendengar. Jadi apa yang kita dengar? Okey, sekarang contohnya kita duduk di kuliah. Kemudian kita dengarkan, kita menggunakan pendengaran kita untuk mendapatkan ilmu. Dia bukan sahaja semata-mata kita duduk, kita lihat. Ya, bukan duduk tengok je Ustazah Sakinah je pakai tudung apa hari ni. Kan, slide dia macam mana hari ni Ustazah Sakinah. Bukan itu sahaja. Tetapi yang paling penting ialah kita menggunakan telinga kita untuk menjadikan setiap poin yang disampaikan oleh ustazah itu, ia masuk ke dalam hati kita. Sebab itu, kalau hati kita ini terkunci, apa pun yang kita dengar, dia tidak memberi manfaat. Okey? Kenapa hati seseorang itu boleh terkunci? Kerana dia melakukan dosa dan maksiat yang mendapat murka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila hati dia terkunci, kita cakap apa pun dia takkan mengubah pendirian dia, dia tidak akan mengubah apa yang dia rasa salah dan sebagainya kan. Dia tak rasa benda tu salah. Maaf, dia tak rasa benda tu salah. Jadi kita cakap apa pun, kita letaklah orang kata ustazah mana pun kat depan dia, berbuih-buih kita berbual dengan dia, tapi belum tentu dia boleh menerima apa yang kita sampaikan. Kerana hatinya yang telah terkunci. Baik, di sini Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dijelaskan lagi kepada kita. Dia kata begini, kondisi ini tetap terlihat pada pelaku maksiat. Okay, keadaan ini mungkin kita rasa tak nampak kan. Kita rasa macam okey je ustazah hidup dia nampak bahagia je kan walaupun dia tu pelaku maksiat kan gitu kan. Kaya je dia tu, banyak je duit dia kan, happy ada kerja, ada keluarga kan. Hidup dia macam bahagia je kalau kita tengok. Yes, kita nampak begitu. Tetapi Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah kata apa? Hati yang terkunci itu dia akan terzahir pada pelaku maksiat. Kita boleh nampak perkara ini bila pelaku maksiat ini ya kita berikan nasihat kepada dia. Kita berikan teguran. Kita cuba membawa dia ke pangkal jalan contohnya. Tetapi pelaku maksiat yang tegar ini dia akan kata aku peduli apa? Kau cakaplah kan. Kau cakaplah kau nak cakap apa pun. Yang penting aku rasa apa yang aku buat ni betul. Kau siapa nak cakap-cakap dengan aku? Ini kita nampak ada terzahir pada diri orang yang hatinya terkunci. So, tanda-tanda hati orang itu dia dah memang rosak. Okey, kerana perbuatan maksiat dia itu ialah apabila diberikan kepada dia dengan nasihat, hati dia terkunci, pendengarannya juga terkunci, dia tidak boleh menerima semua itu dan dia tidak boleh pun memikirkan tentang setiap nasihat yang kita berikan kepada dia. Dan di sini dikatakan kepada kita, kenapa sedemikian? Kerana hatinya berkarat. Okey, kerana hatinya berkarat. Hati yang berkarat ini, dia bahaya muslimah. Benda yang berkarat ni susah untuk kita kilatkan kembali. Hati yang berkarat, sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam surah Al-Mutaffifin pada ayat yang ke-15. Okay, dalam kitab kita tidak ada ya, dalil-dalil ini saya datangkan dalam penerangan saya ini untuk menguatkan setiap statement yang terdapat dalam kitab kita. Sebab di sini ya Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia tak datangkan dalilnya. Jadi saya ni usaha kita lah ya sebagai pelajar dan sebagai tenaga pengajar ketika kita belajar ni kenapa kadang-kadang setengah ataupun sebahagian di kalangan ulama ini dia berkata begitu. Mereka bila mereka menulis ataupun mereka mengajar ataupun mereka mensyarahkan sesuatu, mungkin mereka tidak meletakkan dalil, mereka tak sebutkan dalil tetapi kita tahu apa yang dia sebutkan itu ialah ada nasnya. Berdasarkan sesuatu yang tepat daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. So kita lihat dalam keadaan yang sedemikian ya. Bila Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia kata apa? Hati seseorang yang melakukan maksiat, hati dia terkunci. Pendengarannya juga terkunci.
kerana hatinya itu sudah berkarat. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mutaffifin pada ayat yang ke-15. Sila ya muslimah semuanya, kalau ada Al-Quran di tempat anda, ambil Al-Quran itu dan buka surah Al-Mutaffifin ayat 15. Lihat apa ayatnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat ini, kalla balrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla balrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Okay. Maksudnya begini. Uh, Sebentar ya. Maaf ya, saya tersilap lah. Bukan 15, 14. Sebab tu tengok macam lain macam. Tengok macam lain macam je nombor dia ni. Tersilap je, minta maaf. Ada typo di sini. Al-Mutaffifin ayat yang ke-15. Okey, surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-15. Sila betulkan sendiri. Sila betulkan sendiri. Okey, surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-15. Kenapa saya macam terpendek? Kenapa macam tak sama? Baik, surah Al-Mutaffifin pada ayat yang ke-14 ya, bukan 15. Saya silap letak di apa di slide saya. Baik, di dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita, sebenarnya ayat-ayat kami itu tidak ada cacatnya. Ini berkaitan dengan yang mana orang itu bila dibacakan kepada mereka dengan ayat-ayat Al-Quran, mereka kata apa? Ini adalah dongeng orang-orang dahulu kala. Ada tak sekarang ni macam ni? Kita bacakan dia dengan ayat Quran, ni semua lama-lama ni dah lapuk, tak payah nak pakai ni semua. Ada orang begitu kan? Bila bacakan kepada dia dengan ayat Al-Quran, dalil daripada hadis Nabi, dia kata apa? Qala asatirul awwalin. Semua ini ayat-ayat Al-Quran, cerita-cerita Al-Quran ni semua tak boleh pakai lagi. Ni semua dah lapuk dah ni. Cerita-cerita dongeng orang dulu kala. Dia kata gitu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan kepada kita dalam surah Al-Mutaffifin pada ayat yang ke-14. Sekali lagi ya, saya betulkan. Ayat yang ke-14. Sebenarnya ayat-ayat kami itu tidak ada cacatnya. Allah kata kalla, kalla. Kalla tu maksudnya tak, bukan begitu. Bukan kerana ayat Al-Quran ini merupakan dongeng orang dahulu kala. Bukan kerana ayat Al-Quran ini adalah sesuatu yang sudah lapuk yang tidak boleh diguna pakai lagi. Bukan kerana itu Allah kata dalam Al-Quran. Tapi Allah kata begini, bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tetapi ialah kerana mata hati mereka telah diselaputi kekotoran dosa dengan sebab perbuatan kufur dan maksiat yang mereka kerjakan. Allah kata begitu. Bukan sebab ayat Al-Quran ni ialah satu dongeng dahulu kala yang menyebabkan mereka tidak mahu mendengar dan menerima. Tetapi kerana apa? Hati mereka itu dah rosak. Kerana diselaputi oleh kekotoran, iaitu dosa-dosa yang mereka lakukan. Ini yang menjadikan penyebab hati kita jadi karat, hati kita kotor, hati kita tak boleh menerima kebenaran. Sebab itu di situ, uh, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, di samping ayat surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-14 itu, dia sebutkan di sini, hati orang itu bukan sahaja dia berkarat tetapi hatinya sudah berbolak-balik. Hati dia tak mantap ketika dia nak buat perkara-perkara yang benar. Ketika dia nak buat perkara-perkara yang betul sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh syariat. Hati yang berkarat itu telah menyebabkan dia lebih mengikuti kepada hawa nafsunya. Sebab itu di sini di kalangan para sahabat, apabila Nabi SAW banyak berdoa, Nabi SAW berdoa, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Nabi banyak berdoa dengan doa itu. Anas radhiyallahu an, dia kata apa?
antara doa yang paling banyak Nabi SAW minta kepada Allah, yang dipanjatkan kepada Allah, ialah Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Apa maksudnya? Kita minta kepada Allah. Allah itulah yang membolak-balikkan hati kita ini. Tetapi yang cantiknya dalam doa ini, kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang memegang hati dan jiwa kita. Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan hati dan jiwa kita. That's why kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar tetapkan hati kita yang sebenarnya milik Allah Subhanahu Wa Taala itu, ia tetap di atas jalan agama. Apa jua yang terjadi, kita minta kepada Allah agar hati kita, diri kita, ahli keluarga kita tetap menjalankan agama ini. Tak kiralah kita duduk di mana ya Muslimah. Singapura ke, Malaysia ke, England ke, kan? Mana pun kita duduk. Kita minta kepada Allah agar hati kita ini dia tetap pada jalan agama. Tak kiralah apa pun yang orang kata tentang diri kita ataupun apa pun yang orang ajak pada diri kita ini, kita tetap teguh untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang Nabi SAW minta supaya hatinya tidak berada dalam keadaan yang berbolak-balik itu tadi. Kerana pelaku maksiat, mereka yang melakukan dosa, hati mereka adalah hati yang tidak tetap. Lebih-lebih lagi tatkala mereka ingin melakukan kebaikan-kebaikan di atas muka bumi ini. Bila mereka nak buat perkara yang baik, seringkali mereka menarik balik diri mereka daripada kebaikan itu. Lantaran hatinya tidak tetap. Di kalangan para sahabat, bila mereka mendengar Nabi SAW banyak membaca doa itu tadi, kan, sebagai antara cara untuk menjaga diri kita ni ya, agar kita tidak melakukan kemaksiatan. Kita tetap berada di atas jalan kebenaran, jalan yang membawa kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dalam keadaan yang begini, di kalangan para sahabat mereka bertanya kepada Nabi SAW, iaitu Anas radhiyallahu an sendiri. Dia kata apa? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amanna bik, kami telah beriman kepada engkau sebagai seorang nabi dan rasul. Wa bima ji'ta bihi, dan apa yang didatangkan kepada engkau, iaitu apa yang engkau bawa tentang agama Islam, tentang syariat Islam, tentang hukum hakam yang terkandung pada agama ini. Ini kata Anas kepada Nabi SAW. Fahal nakhafu alaina, adakah engkau masih lagi bimbang terhadap kami? Adakah engkau masih lagi risau tentang kami sehingga engkau banyak berdoa kepada Allah, Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, iaitu dan kau mengajarkan kita ni untuk baca doa itu. Ya, jadi Anas tanya, jadi kita baca doa ni kenapa? Adakah engkau tak yakin yang kita ni beriman kepada engkau, yang kita ini beriman kepada apa yang kau bawa sehingga engkau begitu khawatir dan engkau ajarkan kami dengan doa-doa ini. Ini maksud Anas, Anas dalam statement, dalam dialog dia itu. Nabi kata begini kepada Anas. Dia kata apa? Qala na'am. Ya, memang aku bimbang terhadap kalian. Memang aku risau tentang kalian, tentang agama kalian, tentang apa yang kalian imani. Kerana apa? Nabi SAW kata kepada Anas, Innal quluba baina usbu'aini min asabi'illah. Sesungguhnya hati kita ini, ia berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah. Maknanya ia berada dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala, hati kita, jiwa kita. Okay? Lalu Nabi kata apa? Yuqallibuha kaifa yasha. Allah Subhanahu Wa Taala membolak-balikkannya mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Allah Subhanahu Wa Taala nak arahkan ia ke kanan, ia akan ke kanan. Jika Allah Subhanahu Wa Taala ingin arahkan ia ke kiri, ia akan ke kiri. Dia begitu keadaannya. Tetapi yang menyebabkan kita ini kuat berada di atas jalan kebenaran ialah kerana kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menjadi hamba yang mengangkat tangan minta kepada Allah agar tetapkan hati kita di atas jalan kebenaran ini. Di atas agama yang kita anuti, iaitu agama Islam. Di atas syariat yang kita belajar, yang kita faham, yang kita pegang.
Ini yang menyebabkan kita sentiasa berada di atas jalan kebenaran. Walaupun kita kata di situ Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha membolak-balikkan hati. Tapi kenapa hati kita masih lagi mantap di atas apa yang kita percaya tentang agama, tentang akidah kita, tentang pengamalan syariat kita, tentang setiap sesuatu yang terkandung dalam agama ini, kerana kita minta kepada Allah. Insan yang meminta kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa memberikan kepada dia. Lebih-lebih lagi bila kita minta tentang hal berkaitan agama kita. Sebab itu Nabi SAW banyak berdoa dengan doa tersebut. Bila Nabi SAW banyak mengamalkan doa itu, maka kita juga sebagai umat Nabi SAW perlu sentiasa melantunkan doa ini agar dalam apa jua keadaan maksiat itu mampu untuk kita jauhi. Sebab itu pentingnya muslimah untuk kita sentiasa melantunkan doa ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hatiku ini di atas agamamu. Agama yang menjadi pegangan kita sejak kita lahir, ataupun mungkin ada antara kita yang baru lagi dengan agama ini. Kita ingin mati di atas agama yang kita anuti tersebut. Kita ingin beramal juga di atas apa yang kita pegang itu sejak kita dilahirkan. Ataupun sejak kita mula belajar, sejak kita mula faham tentang agama ini. Ya, jadi apa pun yang berlaku di sekitar kita, apa pun perubahan yang berlaku di sekitar kita, ia bukan menjadi penyebab kita juga perlu berubah. Kita tak perlu berubah kerana amalan agama kita tetap sama. Jadi kalaulah kita kata, oh banyak sangat maksiat kat Singapura ni, tu kan, banyak sangat orang itu, banyak orang ni. Itu biarlah mereka dengan dosa-dosa mereka. Macam tu kan. Kita ni yang ada sekarang ni, yang faham tentang agama, kita terus beramal dengan agama kita. Kita ajak orang lain yang maknanya yang memiliki agama yang sama dengan kita lah. Kita ajak orang lain yang nak beramal dengan agama ini ke atas kepada jalan kebenaran, begitu. Kan? Dan kalau mereka itu memerlukan kepada bantuan dan sebagainya, kita sendiri ada tanggungjawab untuk membawa mereka kepada jalan kebenaran. Dia demikian. So kita jangan rasa seolah-olah hidup kita ni dah berada di atas jalan kematian, di atas jalan neraka. Kita jangan rasa semikian. Apa pun yang berlaku dalam hidup ini, kalau kita yang mantap akidahnya, kita yang mantap pengamalan agamanya, tak ada satu pun yang boleh mengubahnya. Okey? Baik, sebab itu pelaku maksiat mereka ini hatinya adalah hati yang berbolak-balik. Kita tidak mahu memiliki hati yang sedemikian. Kita ingin hati kita adalah hati yang mantap, hati yang sentiasa terus-terusan berada di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, berikutnya di sini disebutkan kepada kita. Hati lalai, hati lalai dari mana tadi? Maaf, dan terhalangi pandangannya bahkan antara hatinya dengan jiwanya sendiri. Hati lalai dari mengingat Allah tidak disucikan dan dipalingkan dari kebenaran. Penyakitnya akan bertambah-tambah, lupa terhadap diri sendiri dan dada menjadi sesak, seolah-olah naik ke langit. Hati tersebut tetap akan terbalik sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad. Jadi, daripada perenggan itu kita ada poin kita yang terakhir. Sebagaimana yang terdapat di slide saya di sana. Hati, kalau orang itu dia buat perkara maksiat, itu menyebabkan hatinya terkunci, pendengarannya juga terkunci kerana hatinya berkarat tadi. Okey, kemudian hatinya berbolak-balik dan terakhir jangan lupa kerana hatinya adalah hati yang lalai dari mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebab itu Nabi SAW ingatkan kepada seseorang yang mana dia datang berjumpa dengan Nabi SAW. Hadis riwayat Imam Ibn Majah, status hadisnya adalah sahih. Saya ingin bawakan kisah ini. Lelaki ini adalah seorang lelaki yang mana jumpa dengan Nabi SAW. Lalu dia tanya kepada Nabi. Dia kata, inna syara'i al-islami qad kathurat alayya. Syariat Islam ni dah banyak sangat yang saya tahu. Ataupun kathurat alayya yang sudah terbeban ke atas saya. Tentang solat, puasa, kan? Tentang berlaku baik. Itu semua syariat yang ada dalam agama kita ini. Jadi lelaki ini kata apa? Syariat Allah ini dah terlalu banyak di atas bahu saya yang saya lakukan. Lalu dia minta kepada Nabi, fa'anbi'ni minha bi syai'in atashabbathu bihi.
maka kabarkan kepada aku, beritahukan kepada aku tentang satu amalan di mana ianya boleh menyebabkan aku berpegang dengannya. Bukan kita kata syariat-syariat lain dia tak berpegang lah, tapi dia nak berpegang dengan satu ini juga. Nabi SAW pun bersabda kepada lelaki ini. Nabi kata apa? Nabi bersabda, "La yazalu lisanuka ratban min zikrillahi azza wa jal." Maksudnya, hendaklah engkau sentiasa membasahkan lidahmu dengan zikrullah kepada Allah Azza wa Jal. Iaitu zikir kepada Allah Azza wa Jal. Nabi SAW mengingatkan kepada lelaki ini. Kenapa Nabi ingatkan sedemikian? Dalam keadaan kita ini, sebagaimana lelaki itu tadi kan, dia kata kepada Nabi, syariat ni dah banyak sangat. Dia terbeban pada diri dia. Kita, dalam kehidupan kita sekarang ini, banyak tentang agama ini yang kita lakukan. Ya, kita solat, kita puasa, kita bayar zakat, kita belajar banyak sangat. Hadis Al-Quran, kan, fikih, banyak benda kita belajar dalam hidup kita ini tentang syariat. Tetapi, kalau kita jadi insan yang hatinya lalai, lidah kita ini kering dari zikir kepada Allah, apa yang kita pelajari pun dia tak guna, Muslimah. Sebab itu Nabi ingatkan kepada dia, basahkan lidahmu dengan zikrullah. Lidah kita ini perlu sentiasa basah dengan zikir kepada Allah. Zikir itu ada banyak. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kan? Banyak zikir. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu adalah zikir-zikir yang boleh kita sentiasa lantunkan, yang boleh kita sentiasa basahkan di lidah kita. Dalam keadaan yang sedemikian, ia akan mengajak diri kita ataupun ia akan meletakkan diri kita dalam satu situasi, satu kondisi yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Insan yang ingat kepada Allah adalah insan yang berusaha untuk menjauhkan dirinya dari kemaksiatan. Insan yang ingat kepada Allah, dia malu untuk melakukan maksiat. Insan yang lidahnya sentiasa menyebut nama Allah, zikir kepada Allah, bagi saya dia takkan mungkin untuk buat perkara-perkara yang Allah larang. Kerana kalau kita ini suka, kita cinta, ia akan menjadi sebutan kita setiap hari. Begitu juga kita cinta kepada Allah, zikir kepada Allah itu ia menjadi sebutan setiap hari dalam kehidupan kita. Kenapa? Sebab kita cinta, kita suka, kita sayang. Untuk orang, kalau untuk manusia, makhluk maaf saya tak menyamakan Allah dengan makhluk yang bukan begitu. Tetapi kita lihat kepada satu keadaan yang untuk mudah kita faham. Kalau orang yang kita sayang, kita tak akan menyakiti dia. Orang yang kita sayang, yang kita sentiasa sebut-sebut, kita tak suka untuk buat perkara yang jahat. Ataupun kita tak suka melanggar perintah dia. Kita kalau dia suruh kita buat apa, kita akan sentiasa suka untuk ikut. Kita akan sentiasa taat dan kita akan kita akan buat dengan rela hati kita. Sebab apa? Satu je. Kita suka dengan dia. Kita cinta dengan dia. Dia begitu keadaan dia. Betul tak? Kalau dengan makhluk, begitu sekali keadaan kita. Dengan Allah, pasti lebih-lebih lagi. Keadaan itu perlu ada pada diri kita. Kerana dia yang menciptakan kita. Dia yang menciptakan hati kita. Dia yang memberikan segala-galanya yang ada pada kita hari ini. Allah Subhanahu Wa Taala yang banyak memberikan kepada rahmat dengan rahmatnya dalam kehidupan kita ini. Maka Allah itu lebih berhak untuk dicintai. Lebih berhak untuk ditaati. Lebih berhak untuk kita ingati. Dalam keadaan yang sedemikian, hamba yang banyak mengingati Allah, yang mana hatinya tidak lalai dari mengingati Allah, dia juga akan berusaha untuk sentiasa melaksanakan perkara-perkara yang Allah cinta dan berusaha meninggalkan perkara-perkara yang Allah larang. Maka begitulah keadaan kehidupan kita ini. Sebagai seorang muslimah yang ingin hatinya hidup. Hati yang hidup ialah hati yang meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Dan sebagaimana tadi yang sikit tadi saya bacakan. Dia kata begini, kalau hati kita berkarat, hati kita yang dah terkunci itu tadi, hati tersebut akan tetap
terbalik. Macam mana tu dia terbalik? Okey. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad dari Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an, dia berkata, okay, ini athar ya, bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, ini adalah daripada Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an. Maka dia kata hati ini dia ada 4 jenis. Okay, ada 4 macam, ada 4 jenis. Pertama, dalam kitab kita kalau saya muka surat 265 ya, disebutkan kepada kita bahawa Huzaifah ibn Al-Yaman radhiyallahu an diterangkan kepada kita hati manusia ini dia ada 4 jenis. Pertama, hati yang mulus, maknanya hatinya suci, bersih. Hati yang begini padanya terdapat lentera yang benderang. Maksudnya umpama seperti ada lampu cahaya yang terang benderang pada hatinya. Sebab itu kita panggil ia sebagai hati yang suci, hati yang mulus, hati yang tulus. Okey. Hati yang tulus, hati yang mulus, suci jiwanya. Kerana jiwanya seolah-olah kita dapat rasakan ada nur, ada cahaya yang terang benderang pada jiwanya. Dan hati seperti ini disebutkan itulah hati orang yang beriman. Okey, hati mukmin. Itu hati yang pertama. Okey, hati jenis yang pertama. Yang kedua, disebutkan kepada kita bahawa hati yang terbungkus. Hati yang terbungkus ni apa? Hati yang tertutup. Maknanya hati kan, kemudian dia terbungkus begitu. Maknanya tertutup. Jadi dia kata kepada kita, itulah hati orang kafir. Okay, hati orang kafir, hati orang yang tidak beriman kepada Allah. Baik, yang ketiga ialah hati yang terbalik. Hati yang terbalik inilah hati orang munafik. Itulah hati orang munafik. Dia terbalik. Dan yang keempat ialah hati yang terdiri dari 2 unsur. Hatinya nak kata terbahagi 2 boleh jugalah ya. Okay, terbahagi 2. Dalam hati dia ada keimanan dan dalam hatinya juga ada kemunafikan. Untuk hati jenis yang keempat ini, okay, dia kata ia tergantung mana yang menang dari keduanya. Maksudnya mana yang kuat. Kalau keimanan itu lebih kuat daripada kemunafikan, maka keimananlah yang ada pada hati orang ini. Kita panggil dia sebagai hati orang yang beriman. Tapi kalau kemunafikan lebih kuat daripada keimanan, hati itu ia lebih cenderung untuk digelar sebagai hati orang yang munafik. Okey, hati orang yang munafik. Tapi saya rasa yang keempat ini ia lebih kepada satu situasi di mana manusia yang dia ada buat dosa, dia ada juga buat perkara yang baik. Dosa, pahala dalam hidup dia. Ataupun dalam bahasa yang lain kita panggil sebagai mukmin yang fasik. Tahu ya, mukmin yang fasik ialah dia beriman tapi dia buat perkara yang dosa. Kita panggil dia sebagai mukmin yang fasik. Tapi beza dengan hati orang mukmin. Hati orang mukmin ni ialah hati yang bersih daripada dosa. Hati yang sentiasa bertaubat kepada Allah. Bila dia buat dosa pun dia akan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beza orang beriman yang fasik ya. Orang beriman yang fasik ini dia buat dosa tapi dia tak ingat nak bertaubat kepada Allah. Dia begitu. Okey. Baik, itu yang pertama ya. Ini adalah kesan yang pertama yang mana apabila seseorang dia melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan tetapkan dia dengan hukuman. Hukuman yang pertama tadi ialah hatinya menjadi terkunci, begitu juga dengan pendengarannya. Baik, kita ada kesan yang kedua yang disuruh oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah untuk kita renungkan itu tadi. Sebab tadi dikata apa kan, renungkan. Kalau kita renungkan, ia mudah-mudahan menjadi motivasi bagi diri kita untuk menjauhi kemaksiatan. Kita tak nak, yang pertama kalau kita renungkan yang pertama tadi ya Muslimah, kita tak nak hati kita ini menjadi hati yang terkunci. Pendengaran kita juga. Sebab apa? Kalau hati kita terkunci, hati kita akan jadi hati yang karat, berbolak-balik dan lalai dari mengingati Allah. Sedangkan hidup kita ini amat memerlukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita seboleh mana kita ingin berusaha hati kita berada di tempat yang pertama, iaitu hati orang yang mukmin, orang yang beriman. Jadi hati orang yang mukmin adalah hati yang sentiasa hidup, tidak terkunci sedikit pun.
Sebab itu kita ingin menjauhi dosa-dosa yang ada di sekitar kita. Baik. Kesan yang kedua yang akan Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan sebagai hukuman pada dosa yang dilakukan oleh seseorang hamba ialah melemahkan dan melumpuhkan ketaatan. Okey? Di kitab kita hanya berikan kepada kita dengan dengan poin sahaja, tanpa penerangan. Baik, di slide saya datangkan, saya kemukakan kepada anda dengan penerangan sedikit untuk kita ni faham apa yang dimaksudkan dengan melemahkan dan melumpuhkan ketaatan. Okey, maknanya di sini begini. Bila seseorang dia melakukan kemaksiatan ni dalam kehidupan dia, dia akan menjadikan kemaksiatan itu akan menyebabkan diri dia selesa dengan dosa yang dia lakukan. Bila dia selesa dengan dosa itu, itulah yang menjadikan titik permulaan pada diri dia untuk meninggalkan ketaatan-ketaatan. Akhirnya, ketaatan itu lemah, ketaatan itu lumpuh. Bila dia nak start balik, okay, bila nak buat balik semula, bila nak buat semula, perkara-perkara yang baik, perkara amal soleh ini dia lihat. Okay, sebab tu kita kata lumpuh dan melemahkan. Bukan kita kata tak buat terus. Ada orang dia nak buat juga tapi dia lihat. Dia lihat, dia macam, nak buat tak nak, alah nantilah esok. Macam tu kan? Lihat sangat, berat sangat, begitu. Jadi kita lihat di sini. Saya datangkan kepada muslimah semua dengan sebuah ayat Al-Quran. Iaitu dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-102. Ya? Jatuh cawan. Okey, ayat yang ke-102. Ayat yang ke-102 dalam surah Ali Imran di sini, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita ni sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan kalian ini beragama Islam. Okey, ini surah Ali Imran ayat 102. Jadi ketika Abdullah ibn Mas'ud dia mensyarahkan, dia mentafsirkan, itu lebih tepat penggunaan perkataannya. Dia mentafsirkan ayat ini iaitu surah Ali Imran ayat 102. Abdullah ibn Mas'ud mengatakan seseorang hamba itu dia hendaklah menjadi seorang hamba yang mana ayyuta'a fala yu'sa. Hendaklah Allah itu ditaati dan tidak dimaksiati. Okey, dia kata gitu. Wa ayyuzkara fala yunsa. Dan Allah itu hendaklah diingati dan tidak dilupakan. Wa ayyushkara fala yukfara. Serta Allah itu disyukuri dan tidak dikufuri. Jadi cantik ya, apa yang disebutkan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Sebagai seorang yang beriman kepada Allah dalam keadaan yang bertakwa itu tadi dengan takwa yang sebenar-benarnya dan kita mati di dalam keadaan yang muslim, keadaan yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala di sini. Bermakna dalam kehidupan kita ini, ya, kita menjadi seorang muslimah yang taat kepada Allah. Dan kita tidak maksiat, maknanya kita tidak melakukan kemaksiatan. Dan saya juga pernah banyak kali ingatkan, memang hidup kita ini dia tak terlepas daripada dosa. Tetapi banyak kali juga saya ingatkan sebagaimana yang Nabi ingatkan kepada kita, orang yang terbaik bila dia itu melakukan dosa ialah bila dia bertaubat kepada Allah. Jadi kita ni dalam hidup, dalam keadaan kita tahu kita ni tak terlepas daripada dosa, satu juga perkara yang jangan kita lupakan. Kita perlu ubah diri kita menjadi hamba Allah yang terbaik, iaitu sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitulah keadaan hidup orang yang beriman. Ada dosa yang dia buat, terus-terusan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dimaksudkan Allah itu kita taati. Kerana apa? Bertaubat juga adalah perintah Allah. Ya, bertaubat, Allah perintahkan kita supaya bertaubat kepada Allah. Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, banyak nas-nas yang menyebutkan kepada kita, tubu ilallah. Hendaklah kalian sebagai orang yang beriman ini bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Itulah keadaan orang yang beriman kepada Allah. Dia bila kita kata kita taat kepada Allah, tapi ada pada satu keadaan mungkin kita termengumpat, kita buat benda-benda yang kita alamak buat dosa pula, alamak, macam mana ni? Kita terus taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, begitu keadaannya. Kita jangan tak apalah, tak load pun, bukan apa sikit je, takkan itu pun nak bertaubatnya. Kita jangan kata begitu. Apa pun dosa, kita mesti takut. Di kalangan para ulama salaf, kita contohi bagaimana keadaan diri mereka. Bila mereka itu melakukan dosa, mereka melihat ni orang yang beriman. Bila mereka buat dosa, mereka melihat dosa itu seperti gunung yang besar di hadapannya akan menghempat mereka. Takutnya mereka kepada dosa adalah sedemikian. Tapi kalau orang yang fasik, okey, orang yang fasik, dia nampak dosa. Bila dia buat dosa tu, dia seperti mana? Lalat yang hinggap di hidungnya. Dia tepis, lalat pergi, dah sudah, settle hidup aku. Begitu. Maknanya bagi dia, tak ada apa-apa. Macam lalat yang hinggap kat hidung, tepis saja, dia pergilah, dah sudah. Apa nak takut-takut? Apa nak risau-risau? Nak bimbang-bimbang apa? Nak nangis-nangis buat apa? Dah buat dosa. Sudahlah, nak buat apa lagi? Orang yang fasik begitu, muslimah. Tapi orang yang beriman, dia buat satu dosa, sekecil apa pun dosa itu, dia seperti gunung yang begitu tinggi, yang begitu besar di hadapan, dia takut gunung itu akan hempap dia. Itu yang menyebabkan kita menjadi orang yang bertaubat kepada Allah. Kita taat kepada Allah. Kita buat dosa, Allah suruh kita bertaubat, kita terus taubat kepada Allah. Maknanya, kita tidak melakukan kemaksiatan di situ. Di sinilah yang menyebabkan kita ingat kepada Allah dan kita tidak lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menjadikan kita hamba yang sentiasa bersyukur kepada Dia dan kita tidak mengkufuri setiap nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada diri kita. Baik, seterusnya kita pergi kepada poin kita yang ketiga. Yang ketiga, disebutkan kita di situ kan, ketiga, hati menjadi tuli, tidak mendengar kebenaran. Okey, saya letak pada poin yang ketiga ini, mungkin boleh tukar dalam kitab dengan satu topik, iaitu orang yang melakukan kemaksiatan, kesannya yang ketiga ialah hati jauh dari kebenaran. Okey, ini poin kita yang ketiga. Sebab apa? Dia akan sebutkan tentang keadaan-keadaan di mana kita ini jauh daripada kebenaran bila kita melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Baik, kita lihat di situ, diterangkan kepada kita. Orang yang melakukan kemaksiatan, Allah Subhanahu Wa Taala akan timpakan kepada dia dengan satu hukuman, iaitu jauh dari kebenaran. Bila seseorang dia jauh daripada kebenaran, kita lihat apa yang berlaku kepada hati dia. Hatinya akan menjadi tuli, bisu, buta. 3. Kecacatan yang berlaku pada hati pelaku maksiat yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan di atas kepada orang yang melakukan kemaksiatan itu tadi. Okey. Hati menjadi tuli, tidak mendengar kebenaran. Okay. Bagaimana hatinya menjadi tuli bila dia tidak boleh mendengar kebenaran? Hatinya boleh menjadi bisu? Ya, boleh. Bagaimana? Bila tidak mengucapkan kebenaran. Kemudian hatinya itu boleh menjadi buta? Ya, boleh. Bila dia tidak melihat kebenaran. Kalau kita, dengan kata yang lebih mudah begini muslimah. Kalau kita ini tahu tentang hal yang benar, tetapi kita tak sebut perkara yang benar, itu juga adalah tanda hati kita buta. Okey, maaf, hati kita bisu. Sebab kita tak boleh nak sebutkan kebenaran itu. Kalau kita, kita dengar kebenaran tapi kita mengendahkan kebenaran tersebut, itu tandanya hati kita tuli. Kalau kita nampak kebenaran tapi kita pun buat tak nampak, kan? Kita buat tak nampak, buat tak tahu, buat tak entah, tak perasan pun, macam gitu kan? Padahal kebenaran tu ada di sekitar kita ini tapi buat tak tahu, buat tak nampak tu kan? Padahal nampak tau. Itu bermakna hati kita buta. Ia berkait dengan pendengaran, percakapan dan juga penglihatan kita. Bila telinga, lidah, mata, dekat dengan kebenaran tetapi ia tidak memberikan apa-apa efek
okey, apa-apa kesan pada diri kita, bermakna hati kita tuli, hati kita bisu, hati kita buta. Ini yang dimaksudkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya ini. Maka dia kata begini, hubungan antara hati dan kebenaran seperti hubungan antara telinga orang yang tuli dengan suara, mata orang buta dengan warna, serta lisan orang bisu dengan ucapan. Dengan demikian dapat diketahui bahawa sifat buta, tuli dan bisu untuk hati adalah secara zat dan hakikat. Maknanya bila kita baca tadi kan statement tu, kita dah faham bahawa hati kita ni, kita bukan kata ia secara zat saja, zat dan hakikat. Maaf, zat saja. Zat tu maksudnya macam kan, agaknya dia tak nampak kebenaran, agaknya hati dia mati. Dia tak dapat dengar kebenaran, agaknya hati dia mati. Dia bukan agak-agak, tapi itulah kebenaran yang berlaku. Zatnya dan hakikatnya yang berlaku kepada hati itu. Kerana begini, sementara untuk anggota tubuh adalah secara karakter dan pengikutan. Dan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah didatangkan kepada kita dengan ayat Al-Quran. Okay? Yang menunjukkan bahawa bukan buta mata tetapi hati. Kita nampak kan tadi. Tapi kenapa kita tak buat kebenaran? Kita nampak kebenaran. Tapi kenapa kita tak buat kebenaran? Bukan mata kita yang buta. Kita kata, kau buta ke? Tak nampak? Dia nampak. Kan kata tak nampak. Tapi kenapa dia masih lagi tak nak buat kebenaran? Ataupun tak nak menerima kebenaran? Kerana hatinya yang buta. Begitu juga dia dengar. Kan? Dia dengar kebenaran tu. Kita sampaikan nasihat, kita bacakan padanya ayat Al-Quran, penerangan di kalangan para ulama. Tapi dia masih lagi rasa macam tak faham. Kenapa macam gini ya? Masih lagi timbulkan isu gini kan? Tak nak faham. Dia dengar tak? Yes, kita kata dia dengar. Tapi kenapa dia tak nak terima kebenaran? Bukan sebab dia tu pekak, tapi hati dia. Hati dia yang menyebabkan jadi sedemikian. Begitu juga, dia dengar, dia lihat kebenaran, dia tahu kebenaran, tapi dia tak nak sebutkan tentang kebenaran itu. Kenapa dia tak nak sebutkan tentang kebenaran? Bukan sebab dia tak tahu. Tapi kemungkinan besar hatinya adalah hati yang mati. Maka sebab itu di sini Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Kerana sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta. Mata kita tak buta. Kita nampak banyak sangat kebenaran. Okay? Kita kalau keluar je daripada rumah kita ini, kadang-kadang ya muslimah, kita tak perlu pun duduk lama-lama dalam kuliah saya ni. Tak perlu pun. Kita keluar, kita duduk dalam bas contohnya, kita naik bas kan. Kita tengok orang naik bas, kita tengok orang dekat stesen bas kan. Kita duduk tu kan. Ada banyak perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala bentangkan di hadapan mata kita tentang kebaikan-kebaikan yang ada di sekitar kita. Tapi kita buat dono kan. Kita buat dono, buat tak nampak kan. Kita memandang remeh pada kebaikan orang lain. Kita rasa macam tak perlu kot buat gitu. Wah, kita rasa macam tu. Banyak je perasaan-perasaan kita yang menafikan kebaikan yang ada di hadapan mata kita. Kita nampak. Tapi kenapa kita masih lagi tak nak buat perkara yang baik? Mungkin hati kita, maknanya tepuk dada, tanyalah hati masing-masing. Saya pun tak boleh nak tebak ya, hati kita ni macam mana kan. Kita ada hati masing-masing, kita tahulah hati kita ni macam mana. Jadi, dalam keadaan kita sendiri yang mengetahui, adakah hati kita mati, hati kita buta, ataupun hati kita bisu tadi tu kan. Dalam keadaan yang sedemikian, kitalah yang perlu merawat hati kita sendiri. Okay, kita tak perlu, bukan tak perlu, kita jangan biarkan perkara-perkara itu dia menjadi hal yang selesa dalam kehidupan kita ini. Biarlah bila kita ni tahu, ya agaknya kenapa ya saya tak boleh terima kebenaran. Mungkin di situ ia menjadi satu permulaan untuk kita tahu rupanya hati kita ni ada something yang masalah. There's something wrong dengan jiwa kita, dengan hati kita. Maka di situlah kita perlu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Melakukan amal soleh, kebaikan-kebaikan dan melihat setiap kebaikan yang ada di sekitar kita ini sebagai satu yang positif.
untuk kita mulakan hari kita, untuk kita mulakan kehidupan kita, untuk kita dekat dengan hal-hal yang baik tersebut. Supaya kita tidak menjadi orang yang memiliki hati yang buta, mata yang celik tapi hati yang buta. Di sini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah diingatkan kepada kita. Maksudnya adalah tidak menafikan buta yang nampak oleh indera penglihatan. Kita dalam hidup ini memang kita tak menafikan bahawa ada keadaan-keadaan di mana orang memang betul matanya adalah mata yang tidak boleh melihat. Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan, Allah uji dia dengan keadaan yang sedemikian. Sebagaimana dalam surah An-Nur ayat 61 dan juga surah Abasa ayat 1 hingga 2. Allah menceritakan tentang keadaan orang yang benar-benar matanya buta. Kan matanya tak boleh melihat. Bukan berkaitan dengan hati yang buta itu tadi. Jadi di sini kita ada dua keadaan. Iaitu dalam Al-Quran Allah terangkan memang betul ada orang yang betul-betul dia tak nampak. Okay? Ada orang yang betul-betul dia tak nampak, memang dia buta. Tapi ada orang dia celik, tapi dia tak nampak. Kerana bukan sebab mata dia buta. Kerana hati dia yang buta. Ini ada dua keadaan ya yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Baik, maksudnya kebutaan yang sempurna pada hakikatnya adalah kebutaan hati. Jadi Imam Ibn Qayyim kata apa? Menerusi ayat-ayat Al-Quran itu tadi, kita ada dua perbandingan. Satu orang yang betul-betul buta. Kemudian orang yang mana dia celik tapi hatinya buta. Namun yang dikatakan ke buta yang sempurna, buta yang betul-betul inilah mereka yang mana celik tapi buta hati. Kerana begini muslimah, ada orang memang mata dia tak nampak. Kan? Dia memang buta, Allah takdirkan, Allah uji dia sedemikian. Tapi jiwanya hidup. Biasanya orang tak nampak ni jiwanya hidup. Orang yang tak nampak ni kalau dia hafal Al-Quran, Masya Allah, Tabarakallah, lekat. Macam tu kan? Orang yang tak nampak ni bacaan Al-Qurannya baik. Orang yang tak nampak ni dia lah yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia seolah-olah nampak kebenaran. Orang tak nampak tau. Yang Allah takdirkan dia buta tapi dia nampak kebenaran. Dia yang mempraktikkan agama. Dia yang menjaga agama. Dia yang menjaga Al-Quran. Dia yang hafal Al-Quran, hafal hadis. Dia yang mengajar. Contoh, ada di kalangan para ulama yang tak nampak. Tapi dia mengajar. Dia nampak tak? Dia tak nampak. Sebab itu di sini, Imam Ibn Qayyim kata apa? Kalau kita nak kata, orang yang betul-betul buta ni bukan sebab dia betul-betul buta mata. Orang yang betul-betul buta ialah orang yang betul-betul buta hatinya tu. Itu yang kita kata ni memang total. Sempurna kebutaan dia. Dia guna ayat sedemikian ya. Sampai-sampai buta penglihatan mata dapat dinafikan jika dibandingkan dengan kesempurnaan dan kekuatan hati. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW berikut ini. Kita lihat orang yang mana jiwanya kuat, jiwanya sempurna, jiwanya tak mati ini, dia boleh menolak banyak hal-hal yang tak baik yang ada di sekitar dia. Walaupun dia adalah orang yang mana buta kita kata. Tapi kenapa dia boleh dekat dengan kebaikan? Kerana jiwanya hidup. Jiwanya kuat, jiwanya mantap. Baik, kita lihat begini. Nabi berikan kepada kita dengan satu contoh. Nabi kata apa? Laisa syadidu bisura'ati. Bukanlah orang yang kuat itu, kita kata orang yang kuat bergaduh. Okay? Ataupun beradu tenaga. Tetapi walakinnahu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Tetapi orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Iaitu hatinya, hati kita kalau hati yang sempurna, hati yang kuat, yang mantap, kita dapat kawal emosi kita ini. Dalam keadaan yang kita marah, ya marah ni bukan mudah ya nak kawal, bukan mudah. Kita kalau marah, mulut kita jalan, tangan jalan, kaki jalan, kan? Dengan diri-diri kita semualah kata. Semuanya jalan kan? Bukan main lagi kita kalau marah, memang tak boleh kawal. Tetapi kita nak lihat kekuatan seseorang itu ialah bila dia dapat mengawal rasa marah dia. Marah ini sesuatu yang bergejolak ya dalam hati kita ini. Tapi kita dapat kawal, alhamdulillah. Itu yang Nabi kata, itu tanda orang yang kuat, sempurna jiwa dan raganya. Sama juga pada contoh yang kedua yang diberikan kepada kita di sini. Nabi kata apa?
Laisal miskin bit-tawafi alladhi tarudduhu al-luqmatu wal-luqmatan. Orang miskin bukanlah orang yang dia jalan keliling sana sini demi sesuap atau dua suap makanan. Namun Nabi kata walakinnal miskin, tapi orang yang miskin ini allazi la yas'alun nas. Orang yang miskin ini biasanya dia tak minta-minta dengan orang di sekitarnya. Walaupun dia tahu dia memerlukan, tapi dia tak menadah-nadah tangannya minta duit dengan orang. Bukan begitu Nabi kata. Wala yuftanu lahu fayutasaddaqa alaihi. Dan kondisinya tidak diketahui untuk diberi sedekah. Biasanya begitu. Ya, Nabi kata orang yang betul-betul miskin ini dia bukan orang yang minta. Yang mengharapkan permintaan orang. Tapi orang yang betul-betul miskin biasanya dia tak beritahu kepada orang tentang kesusahan diri dia. Dan dia tak mengharap orang untuk memberi sedekah kepada dia. Orang yang betul-betul miskin ni biasanya dia akan berusaha untuk mengubah keadaan dan kehidupan diri dia kepada sesuatu yang lebih baik. Just demikian Nabi kata. Maknanya apa? Jiwanya kuat untuk tidak meminta-minta. Walaupun dia memerlukan pada waktu itu. Kan jiwanya kuat dah. Jangan minta-minta orang. Tak bagus. Dia kuat jiwanya. Dia nak berusaha. Jiwanya mantap. Sempurna jiwanya kita dapati. Okey? Sebab itu, kita tidak melihat kesempurnaan jiwa seseorang ini daripada sudut kecacatan yang ada pada diri dia ataupun kekurangan-kekurangan yang ada pada diri seseorang. Mungkin matanya buta, hatinya belum lagi. Kita yang telik mata ni, hati kita hidup, belum tentu. Dia begitu. Okey? Kita nampak, tapi kadang-kadang jiwa kita tak nampak. Kenapa kita kadang-kadang lebih cenderung untuk buat perkara yang baik? Kenapa kita jadi seorang yang muslimah yang sentiasa nak dekat dengan majlis ilmu? Kenapa kita jadi seorang muslimah yang sentiasa nak buat perkara-perkara yang kita nampak bila orang tu buat, oh kita suka, kita nak. Dia menjadi motivasi pada diri kita. Kerana antara sebabnya ialah muslimah ya, jiwa kita hidup tau. Tapi bayangkan kalau jiwa kita mati, hati kita ni mati. Ada naknya kita ni pergi duduk ni kuliah ni? Tak ada. Tak ada. Tak ada kita. Kita tak akan usaha untuk buat sedemikian. Kita akan buat pelbagai macam alasan. Sibuklah, tak ada masa lah, penat lah, itulah, inilah. Apa macam semualah. Semua keluar. Semualah keluar. Sebab kita tak ada rasa keperluan. Jiwa kita tidak rasa keperluan untuk dekat kepada hal yang baik itu tadi. Kita akan buat pelbagai macam alasan untuk tidak dekat dengan kebaikan. Kerana jiwa kita itu mungkin adalah jiwa yang lumpuh. Jiwa yang mana tadi lemah untuk dekat pada ketaatan. Dan antara puncanya, Imam Ibn Al-Qayyim katakan di sini, mungkin boleh jadi kita adalah orang yang terlampau banyak melakukan dosa dan maksiat. Boleh jadi juga kita adalah orang yang sudah terlalu selesa dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Yang akhirnya menyebabkan Allah menetapkan hukuman-hukuman itu tadi pada diri kita. Hati kita jadi terkunci, hati kita jadi lemah untuk buat perkara-perkara yang taat kepada Allah. Hati kita jadi jauh dari kebenaran. Dan ketika-tiga situasi itu tadi berkaitan dengan hati kita, kita tidak mahu ia ada pada diri kita. Maka solusinya ialah sentiasa dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat perkara-perkara yang baik, amal soleh. Jangan bosan buat perkara yang baik. Walaupun kita penat. Ya, kita penat. Buat perkara baik ni kita akan penat. Kita akan rasa malasnya, tak kuasa. Kita akan rasa begitu tau muslimah. Tapi, saya nak kata beginilah. Kalau kita rasa kita nak rehat, rehatlah. Rehat tu bukan maknanya, kalau rehat, hari ni holiday daripada buat baik, buat maksiat lah pula. Bukan gitu maksud saya. Bukan gitu. Kalau kita rasa nak rehat, maknanya dah. Kalau rasa penat hari ni, tak nak datang kuliah, dipersilakan. Tak jadi masalah. Rehat. Saja. Kan sama juga dengan saya pun gitu juga. Rasa tak nak mengajar, penat ya kita ya. Mengajar kan bagus kan. Orang kata, mengajar bagus Ustazah. Dapat pahala. Ajak orang pada kebaikan. Takkanlah itu penat. Nak rehat. Jangan macam gitulah. Tak boleh. Tak boleh. Kadang-kadang kita rasa kita penat. Kita nak rehat. Dipersilakan. Ya saya rehat. Kita cuti. Kan begitu keadaannya. Tapi adakah kita nak tinggalkan perkara yang baik itu? Tidak. Bukan begitu. Kita akan terus buat perkara baik tersebut.
Cuma bila kita perlu rehat, rehat. Untuk memberikan kekuatan kepada jiwa kita, memulakan kembali apa yang kita rehatkan itu. Hidup kita sedemikiannya Muslimah. Kalau kita rasa penat, rehat itu wajar. Tapi jangan hentikan. Okey, baik. Itu sahaja pengajian kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati pertemuan kita pada pagi ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan motivasi yang tinggi untuk terus-terusan melakukan amal soleh, untuk terus-terusan menjadi seorang muslimah yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kuatkan hati kita ini untuk buat perkara-perkara yang baik, kan, banyakkan berteman dengan orang-orang yang salihah di sekitar kita ini, insya-Allah semua itu akan menjadi antara perkara yang mendekatkan kita dengan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey muslimah, terima kasih sekali lagi di atas perhatiannya. Saya tutup pengajian kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.